اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalin nahna rabi'ul sabab bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'allah. Bismillah masyaallah magana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'ailallah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah jumpa lagi untuk pengisian menjelang maghrib untuk surau Kampung Malaysia Tambahan Kuala Lumpur, insyaAllah. Mudah-mudahan. Mohon Korea Kampung Malaysia Tambahan share di Korea surau tersebut, insyaAllah. Mohon. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya, kena.
InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tuan Guru ni Abdul Aziz, muka surat 375 insyaAllah. 375 tafsir ayat 74 ya. Tafsir ayat 74 tak habis lagi, kita ulang balik pada muka surat pertama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon sahabat-sahabat share di Kampung Malaysia Tambahan insyaAllah. Jadual hari ni sepatutnya di Kampung Malaysia Tambahan. Kita buat awal, bimbang tak ada line. Saya ulang balik. Sebelum mentafsir ayat 74 surah Yunus, Tuan Guru mengulangi kuliah minggu sebelum itu. Ambo selalu sebut bahawa sebenarnya ilmu sejarah ini adalah ilmu yang Al-Quran, bukan ilmu yang diimport dari Eropah ataupun Barat. Ya. Ilmu sejarah bukan adalah daripada Al-Quran, bukan ilmu yang diimport daripada Eropah, Tuan Guru kata, ataupun daripada Barat. Pada hakikatnya Al-Quran lebih dahulu mendedahkan ilmu sejarah supaya kita beriman melalui ilmu sejarah. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan supaya kita beriman melalui hukum atau melalui nasihat. Sekarang kita menyambut Maulud yang pada hakikatnya kita mengingati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila menyambut Maulud bukan nak berhaban, bukan nak berselawat sebenarnya. Bab selawat tambahan. Yang penting ialah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Tok Guru, ketika menyambut Maulud, kalau tidak menjamu tidak apa, kalau tidak bermarhaban pun tidak mengapa, asalkan kita berceramah mengenai sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita hendak buat dalam bentuk ceramah ataupun seminar ataupun forum, itu kata Tok Guru terpulang, asalkan masyarakat dapat ingati balik sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ianya berlalu 2000 tahun yang lalu. Ini ya diceritakan. Kita dah baca dah muka surat ni. Kita tengok ayat 74. Kita dah langkah 5 muka surat. Ayat 74 tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu bihi min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Sadaqallahu alazim. Terjemahannya, kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan yang nyata. Dalam pada itu kaum mereka tetap juga tidak mau beriman kepada apa yang mereka telah mendustakan sebelum ini. Demikianlah kami meterikan atas hati orang-orang yang melampaui batas. Surah Yunus ayat 74. Ya, kita ulang balik ayat awal ni. Apa diceritakan? Summa ba'asna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Kemudian kami kirimkan lagi selepas daripada Nabi Nuh rasul-rasul yang lain menuju kepada kaum masing-masing. Faja'uhum bil bayyinat, dengan membawa segala kenyataan dan penjelasan, dengan mengajar dan berceramah kepada kaum masing-masing. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu
kazzabu bihi min qabl. Tetapi duka citanya mereka itu tidak beriman. Tidak beriman juga dengan apa yang mereka mendustakan dan membohongi sebelum daripada ini. Kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Begitulah caranya kami cop, kami serkup di atas hati perut orang-orang yang melampau di atas. Cop, dimeterikan, dipatri terus, disil terus. Allah silkan. Kalau keras hati tu, keras terus. Dia takkan diterima. Tuhan kata apabila mati semua yang menentang itu, summa ba'asna, dan selepas Nabi Nuh sendiri pun mati, Allah kirimkan lagi mim ba'dihi, lepas Nabi Nuh, rasul-rasul. Ramai lagi rasul. Maksudnya bila Nabi Nuh dah wafat, Nabi Nuh dah meninggal, kaumnya dah yang leader-leader dalam kapal tu sekurang-kurangnya 80 orang tu semuanya dah meninggal. Timbullah kaum yang baru hasil daripada dalam kapal tersebut. Allah hantar lagi rasul-rasul untuk didik ataupun lead kaum-kaum tersebut. Walaupun Nabi Nuh dan sahabatnya berada dalam perahu, mati belaka kerana tua, Allah tidak biarkan dunia ini hidup dengan tidak ada Nabi. Hebatnya Allah, sayangnya Allah Ta'ala tu kepada manusia. Dah tua dah, mati juga Nabi Nuh. Pasal apa? Semuanya akan mati. Kita pun akan mati. Bila Nabi Nuh mati, kaumnya mati, tinggal generasi kemudiannya. Allah tetap lagi jaga kaum tersebut dengan menghantar rasul-rasul kemudiannya. Aku tidak biarkan manusia begitu sahaja. Allah tidak biarkan. Allah tidak biarkan. Seumpama serupa lembu kerbau, hidup suka hati. Allah kirimkan pula nabi-nabi lain dan rasul-rasul lain. Rasul-rasul Allah selepas Nabi Nuh semuanya faja'uhum bil bayyinat. Rasul-rasul tadi apabila pergi mengajar dan berceramah kepada kaum masing-masing, membawa segala kenyataan dan penjelasan. Sama je. Bab Tuhan itu Allah Subhanahu. Apa yang Nabi Nuh ajar, itulah yang dia ajar. Allah dijelaskan. Nak jelaskan Allah Ta'ala. Tidak lain pun, tidak melencong pun penjelasan daripada rasul-rasul tersebut. Rasul-rasul membawa al-bayyinah, ilmu yang menerangkan hati, ilmu yang boleh menyebabkan orang nampak kepada mana asal usul manusia. Selepas itu ke mana manusia hendak pergi, dan sementara di atas dunia apa manusia kena buat. Itu je. Sama je. Sampailah ke zaman Rasulullah SAW. Diterangkan bab terangkan hati. Nak tahu hati tu ke mana. Nampak? Diceritakan ni. Hanya kena renung. Tak ada lain track dia. Sama je. Penerangan hati tu penting. Bila Nabi menerangkan, Rasul menerangkan, sama zaman Rasulullah pun sama juga. Akhirnya zaman kita, waris-waris Nabi pun menerangkan benda yang sama. Nak menerangkan hati insan ataupun manusia yang di dunia ini. Kemudian ilmu yang menerangkan hati, ilmu yang boleh menyebabkan orang nampak daripada mana asal usul manusia. Selepas itu ke mana pula manusia nak pergi? Kita kena tahulah. Nabi ajar kita datang dari mana, kita nak ke mana. Semuanya tertulis dalam Al-Quran. Ilmu yang boleh menyebabkan orang nampak daripada mana asal usul manusia. Lepas tu ke mana pula manusia nak pergi. Nabi ajar kita dunia sementara. Lepas tu ada pula satu lagi alam yang hendak diterokai ataupun hendak dipergi, iaitu alam selepas mati. Dan sementara di atas dunia
apa manusia kena buat. Itu je. Sama juga sekarang. So, bila datang Rasul, habis dah zaman Rasulullah, tinggal dia dengan waris-waris Nabi. Wafat je Nabi, waris-waris Nabi tinggal. Dan kita kena ikutlah apa waris Nabi. Tak, zaman sekarang orang tak percaya pula apa kata waris Nabi, apa kata ulama-ulama, apa yang kata mufti. Tak nak percaya. Sekarang kena terima, ya, kena terima. Bila ulama bercakap, tak nak dengar, tak nak disantuni, tak nak diraikan, sombong pula, mengalahkan ulama. Ni zaman sekarang. Akhirnya kena terima apa yang Allah hantar. Ni kena renung. Hari ni dah 8,000, dekat 8,000, 100 orang mati. Allah. Selangor saja 3,000. Allah, tuan, cuba renung. Peringatan Allah Ta'ala makin lama makin hebat, makin kritikal kita ni. Sebab tu tak boleh lain, kena cari 3 poin tadi, iaitu ilmu yang boleh menerangkan hati, ilmu yang boleh menyebabkan orang nampak daripada asal usul manusia. Daripada mana asal usul manusia kena ketahui. Ilmu yang belajar selepas tu ke mana pula manusia hendak pergi. Tak ada pun duduk di sini selama-lamanya, cukup masa mati. Dan satu lagi ilmu, iaitu sementara di atas dunia ni, apa manusia perlu ataupun kena buat. 3 itu Rasul-Rasul selepas Nabi Nuh mengajar. Sama juga zaman sekarang, tak boleh lari. Allah Ta'ala pelihara kita di muka dunia ini supaya kita boleh buat bekal untuk akhirat. Allah pelihara kita di muka dunia ini supaya kita boleh berbuat bekal untuk menghadap satu lagi alam yang dipanggil akhirat. Itu. Kena yakinlah, apa yang ada di atas dunia ini semuanya boleh dibuat bekal. Betul, Allah bagi dunia bukan untuk duduk di dunia. Bila Allah bagi dunia ni bukan untuk di dunia saja. Sebenarnya dalam dunia ni untuk dicari bekal. Bekal ke mana? Bekal satu lagi alam yang dipanggil akhirat. Apa yang ada di atas dunia ni semuanya boleh dibuat bekal. Allah tak jadikan sia-sia. Semuanya ada hikmah, semuanya ada faedahnya. Sembahyang boleh dibuat bekal kalau kena syaratnya. Contoh, solat kita. Cukup kesempurnaan solat kita, alhamdulillah, insya-Allah akan dibawa bekal kita besok di akhirat. Beristeri, beranak boleh dijadikan bekal kalau kena cara. Berkeluarga, ikutlah bab agama, dengan cara agama. Harta benda yang kita cari pun boleh dijadikan bekal ke akhirat kelak. Syaratnya adalah salah satunya halal, sumber yang halal. Contoh, harta benda yang kita cari boleh dijadikan bekal. Kemudian semua barang di atas dunia boleh menjadi bekal. Apa benda dalam dunia ni semuanya boleh diutiliskan ataupun digunakan sebagai bekal kita menghadap akhirat besok. Syaratnya buat sama dengan apa yang Nabi ajar, kata Tok Guru. Sama seperti apa yang ada di kampung sekarang. Boleh dijadikan bekal ke Mekah, tetapi kena ikut syaratnya. Kalau kita pergi sekarang sebatang kara ke Mekah, pitih tidak bawa, duit tak bawa, pasport tidak bawa, tidak melalui syekh haji, tentulah ia akan menimbulkan masalah. Sama konsepnya. Nak ke Mekah, mesti siap dengan persiapannya. Mesti ada bekal. Contohnya dengan pasport dia, dengan pitih dia, dengan duitnya. Ada syekh pula nak bawa. Tentu akan senang, tidak timbul masalah. Mujur juga di Mekah kita boleh minta sedekah, kerana manusia di sana ada benda di tangan. Kita boleh bagi beras, bagi pitih,
boleh bagi pinjam kain baju. Sana. Lagi ramai, lagi banyak kita boleh buat pahala. Di akhirat kelak tidak ada benda yang boleh kita bagi selain daripada pahala kita. Daripada pahala inilah, bukan jenis berketul, boleh cubit secupak ataupun segantang. Pahala ialah perkara yang tidak nampak di mata, sebagaimana kesegaran tubuh. Walaupun ibu segar, sihat, dia tidak boleh bagi segar pada anak dia. Pahala memang takkan nampak sampai bila-bila. Waktu bila kita boleh bawa, waktu kita dah masuk di alam mahsyar besok. Pahala itulah yang menolong kita. Memang tak nampak. Sama contoh macam ibu yang sihat. Ibu yang sihat, dia tak boleh bagi sihat pada anak kecil dia. Tu. Tidak boleh. Walaupun emak dia segar walafiat, sihat. Bapa dia segar megar. Kakak dia segar megar. Mereka tidak boleh memberi kesihatan kepada adik dia yang sedang demam. Tu contoh, kata tu guru. Begitulah keadaan manusia di akhirat kelak. Orang mukmin tidak boleh bagi pahala dia kepada keluarga dia, kawan dia. Esok di akhirat, pahala tak boleh di share sendiri-sendiri. Itu yang dipanggil nafsi. Hal engkau, hal aku. Waktu bila besok di akhirat. Dunia jangan. Dunia kena ada bab silaturahim. Kena jaga hubungan. Sebab itu pun mendapatkan pahala yang hebat. Kita boleh bawa harta, bawa pangkat, bawa pengaruh ke akhirat sekiranya kita dapat, dan gunakan perkara tersebut mengikut cara yang diajar agama. Menjaga batas-batas halal dan haram. Selepas makan, ucap Alhamdulillah, contoh. Selepas minum, kita ucapkan Alhamdulillah. Selepas kencing atau membuang air, kita sebut juga Alhamdulillah. Di luar tempat buang air, selepas buang air besar pun kita sebut juga Alhamdulillah. Syukur kita boleh buang air. Syukur ada orang tak boleh buang air, contoh. Hal ini boleh menjadi bekal ke akhirat kelak. Begitulah seterusnya. Apabila kita dilantik jadi tok penghulu, jadi tok imam, jadi OCPD, jadi DO, ini merupakan peluang besar untuk aku berkhidmat kepada hamba Allah. Bila jadi kuasa, bila ada jawatan, peluang untuk buat pahala lagi hebat. Untuk siapa? Untuk hamba Allah yang lain. Kita laksanakan tugas ini dengan cara yang baik, dengan senyum simpul, tidak monggoh, kata Tok Guru, tidak panas baran. Ada kuasa, dia tidak panas baran, tidak marah, tidak rasuah, supaya pangkat ini boleh menjadi bekal ke akhirat kelak. Tidak ada orang yang boleh faham, tidak ada orang yang tidak boleh faham dan menerima benda seperti itu. Canggihnya Islam mendidik. Walaupun pangkat sehebat mana, OCPD ke, DO ke, tok penghulu ke, tok imam ke, bila dilantik, dia anggap peluang besar untuk cari pahala, untuk menjadi hamba Allah, untuk memberi bantuan kepada hamba Allah yang lain. Pahala besar. Tu dapat pangkat, dapat kuasa, rezeki yang Allah beri. Dari segi logik, apa dah? 7. Dari segi logik, tidak ada erti Tuhan pelihara kita berpuluh-puluh tahun di dunia selepas itu. Dia tidak mengambil kita segala kerja buat kita. Kalau dikira berapa juta projek Tuhan memelihara seorang manusia di dunia. Ini memang logik. Tak tahu berapa bajet dia. Memang logik dan memang fitrah. Memang fitrah yang merupakan hujah atau tanda kebesaran dan keadilan Tuhan yang jelas, yakni al-bayyinat. Apa sahaja yang haram
dan yang halal yang ditetapkan Allah semuanya membawa kesan positif dan mendatangkan kebaikan kepada manusia. Jika perkara ini dapat diulas dan diuraikan dengan baik, ia akan dapat diterima oleh semua peringkat manusia kerana ajaran agama ini bayyin. Bayyin maksudnya perkara yang jelas dan terang. Mesti kena jelas dan terang, bukan berbelit-belit untuk diterangkan. Anggapan orang yang mengatakan agama kolot, kuno, ketinggalan zaman, itu kerana mereka itu sendiri tidak jelas. Kutuknya Islam ni sebagai kuno, sebagai kolot. Boleh jadi mereka tidak mengaji ataupun belajar, ataupun kalau mengaji mereka tidak berjumpa lagi dengan tok guru yang benar-benar boleh bagi penjelasan. Bila kita sedar bahawa benda yang kita bawa ialah agama, maka kita berkewajipan beri penjelasan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tu, jangan didolak-dalihkan, jangan 50-50, jangan bimbang takut tak dipanggil ceramah lagi. Tak boleh macam tu. Yang terang mesti diterangkan, yang jelas mesti dijelaskan, yang hak tetap hak, halal tetap halal, haram tetap haram. Tu kena perjelaskan. Tak boleh disorok, di-skipkan. Bahasa sekarang di-skip. Dia tak nak cerita. Kewajipan kita dari menteri besar, timbalan menteri besar, exco, wakil rakyat dan tok penghulu yang memimpin Kelantan dengan nama Islam, menjelaskan agama kepada rakyat sehingga jelas, bayyin, terang dan elok. Dengan penjelasan yang baik, manusia akan berpuas hati dalam membuat pilihan. Sebagaimana manusia sanggup meneroka hutan kerana yakin akan membawa hasil, mendapat hasil lumayan pada masa depan, walaupun terpaksa menempuh kesusahan dan kesukaran, ia tidak akan lari meninggalkan usaha itu separuh jalan. Nampak? Dia tahu hasil itu hebat, dia akan berusaha, yakin. Tak kira dia menteri besar ke, tok penghulu ke, ya, yang memimpin negeri dengan nama Islam, menjelaskan agama kepada rakyat hingga jelas, terang dan elok. Bila ada penjelasan yang baik, manusia akan berpuas hati buat pilihan sebagaimana manusia sanggup meneroka hutan. Penerangan tu jelas. Jangan dicolik ataupun disorok-sorokkan. Hukum tetap hukum. Ya, arak tu haram. Jelas arak tu haram. Kenapa nak ditangguh-tangguhkan? Ya, tak payahlah nak tunggu lockdown baru nak ditutup. Kalau boleh tutup terus saja. Dah tahu dah akibat dia. Ya, akibat. Faedah pun tak ada. Ya, faedah pun tak ada. Cara terbaik, Allah pun suka benda yang haram. Memang dah Allah bagi tahu dah, dalam Quran pun dah tulis. Tetap haram, tetap haram. Kenapa kita nak berdalih-dalihkan lagi? Ni kena renung bab-bab yang ditunjukkan. Fama kanu liyu'minu. Tetapi Tuhan kata, apa boleh buat? Manusia ni tidak mahu beriman. Bima kazzabu bihi min qabl. Kerana datuk nenek mereka dahulu pun tidak percaya juga. Ini satu perkara yang berkaitan dengan adat resam atau budaya keluarga. Allah Ta'ala beritahu manusia tidak mahu. Ya. Manusia tidak mahu beriman selepas Nabi Nuh kerana disebabkan bima kazzabu bihi min qabl. Datuk nenek mereka dahulu pun tidak beriman juga. Ini pasal keturunan. Diikutnya datuk nenek dia, bab adat dia, bab budaya dia, bukan bab agama. Bab tu, bab yang karut marut, ya, akhirnya terbabas juga, ya, tak hendak terima bab agama Islam. Maknanya walaupun mereka mendengar Rasul-Rasul bersyarah, mengajar, tetapi mereka berkata, ibu bapa kita
datuk nenek kita tidak ikut ajaran Nabi pun, maka kita pun tidak turut jugalah. Pasal apa? Dia mengikut keturunan. Ini satu bala yang menimpa manusia. Antara musuh utama Nabi Muhammad SAW ialah pemikiran kolot, pemikiran bekarat yang ada dalam kepala manusia waktu itu. Ini satu masalah besar dalam ilmu dakwah, iaitu berdepan dengan pemikiran manusia yang sedia ada. Hasbunama wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapat, datuk nenek kami mengerjakannya. Ini jawapan dia. Ya. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati, datuk nenek kami mengerjakannya. Sekarang kita cuba ubah satu penyakit yang telah lama ditanam orang kafir dalam kepala orang Islam, orang Melayu, bahawa agama lain, politik lain. Berlaku dah. Ya. Diasingkan Islam dengan politik. Tok Guru tidak layak duduk di parlimen. Tok Guru hanya layak duduk di balai sah di surau. Siapa diajar? Orang putih. Lepas orang putih balik, mari pula budak-budak yang sudah dimasukkan fikrah orang putih di dalam kepala mereka. Apabila kamu sendiri sudah jelas dengan kenyataan Rasul-Rasul, apa sebab kamu bersandarkan lagi dengan datuk nenek moyang dan orang-orang terdahulu? Apa sebab? Tanya Tok Guru. Bila kamu berdiri sendiri sudah jelas, kenapa ikut orang kampung lagi? Kita dah jelas dah. Dah diterangkan Islam macam mana, sepatutnya macam mana. Tapi masih lagi kedegilan, masih lagi nak mempertahankan benda yang lama. Yang keduanya, kita kena buat perkara yang jelas sahaja. Jangan tersalah buat perkara yang tidak jelas. Nanti anak cucu kita buat dalih di atas kita pula. Arwah Tok Ki aku buat seperti ini. Ini penyakit. Kalau kita tidak cermat, hati-hati sekarang, nanti anak cucu kita buat alasan atas kita, sebab tidak semua yang mengaji ataupun belajar, bila anak cucu kita yang tidak mengaji, mendengar yang mengajar tidak serupa dengan amalan harian mereka, tentu mereka akan merujuk ajaran tok, ajaran tok nenek mereka. Ini masalah besar. Pasal tak nak berubah. InsyaAllah maghrib. Sebab itu kita sebagai bakal datuk nenek di masa depan, hendaklah kita sentiasa melakukan benda molek supaya ia menjadi contoh kepada anak cucu kita di masa depan. Ini kaedah ataupun sifir kepada, sebagaimana sifir 2 campur 2 jadi 4. Kaedahnya, kalau kamu tidak beriman, anak cucu kamu pun juga tidak akan beriman. Itu memang kaedah Allah. Sifir Allah. Sifir Allah ialah manusia turut menurut. Kaedahnya begitu juga, kerana tiada manusia di muka dunia ini tidak ikut sesiapa pun. Boleh jadi biawak boleh hidup seekor diri dalam bukit, tetapi manusia tidak boleh hidup seorang diri seperti biawak. Sebab itulah Allah Ta'ala kirimkan Nabi-Nabi untuk menuruti, untuk dituruti. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad SAW supaya kita mendapat turutan, jadi ikutan, menjadi orang mitali di akhir zaman. Laqad kana lakum fi rasulillahi usratun hasanah. Sungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW contoh ikutan yang baik. Ya. Nabi sebagai kita punya idola ataupun ikon untuk kita punya kehidupan, proses kehidupan. Jangan kita tiru bintang filem siapa yang tidak baik, tetapi hendak meniru Nabi Muhammad SAW, kerana dialah qudwah hasanah, pemimpin tauladan. Kepimpinan yang baik adalah laksana bintang yang sentiasa cerah.
seperti sabda Rasulullah SAW, ashabi kun kan nujum, sahabat-sahabat seperti bintang. Sedangkan bintang-bintang filem sekarang umumnya lelaki, kaki dadah, kaki perempuan. Kalau kita ikut, mereka akan menyesatkan. Kita berhasrat melahirkan bintang-bintang filem yang membawa ketakwaan kepada orang ramai, bukan seperti apa yang berlaku sekarang ini. Bintang-bintang filem membawa kepada kelalaian. Panjang lagi tafsiran ini. Kita berhenti muka surat 382 dah hampir maghrib. Mudah-mudahan pengisian maghrib ini dapat kita bawa sebagai perisai bekalan kita menghadap satu lagi kehidupan. Mudah-mudahan yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah yang surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقض حوائجنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abluka bi ni'matika alayya bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna bi jabar wa tasamna malakut allazi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis samaa'i was sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang puasa 6, selamat berbuka puasa. Yang maghrib bersama dengan jemaah maghrib insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.